Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Benarkah dakwaan yang mengatakan kucing itu najis dan umat Islam tidak boleh memasukkan kucing di dalam rumah? Pertama sekali, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, untuk jawab soalan ini saya bahagikan kepada beberapa perkara. Yang pertama, saya bahagikan kepada beberapa poin. Yang pertama, kucing haiwan yang suci. Kucing haiwan yang suci. Kesucian haiwan kucing ini dinyatakan dengan jelas oleh Nabi SAW dalam hadis baginda an Kabashah binti Ka'b bin Malik wa kanat tahta bani Abi Qatadah anna Aba Qatadah tadakhala fasakabat lahu wudu'an faja'at hirratun fasharibat minhu fa asgha laha al-ina hatta sharibat. Qalat Kabashah فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجاس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. Yang bermaksud daripada Kabashah binti Ka'ab bin Malik ketika beliau isteri kepada anak Qatadah. Jadi Qatadah ni pak mertua dia. Bahawa pernah, kata Kabashah, pernah satu ketika beliau menuangkan air wudu untuk Abu Qatadah. Abu Qatadah pergi rumah dia ataupun dia pergi rumah Abu Qatadah. Dia tuangkan, dia sediakan, dia hulurkan air wudu kepada pak mertua dia Abu Qatadah. Ketika beliau menuangkan air wudu untuk Abu Qatadah, tiba-tiba datang seekor anak kucing. Qitun, anak kucing. Hirrun, dia sebut sini apa? Hirrun. Datang seekor hirrah. Datang seekor anak kucing dan minum dari air wudu tersebut. Air tu nak digunakan untuk berwudu oleh Abu Qatadah. Lalu Abu Qatadah menghulurkan bekas air wudu itu kepada anak kucing tersebut sehingga kucing itu dapat minum. Kucing itu nak minum, dia nak ambil wudu, kucing tu sebelum dia ambil wudu, kucing tu minum air tu. Lalu Abu Qatadah hulurkan air yang nak digunakan untuk berwudu kepada kucing tersebut. Lalu kata Kabashah, Abu Qatadah melihat perbuatannya itu, lalu berkata, Abu Qatadah dia perasan aku sedang melihat dia keheranan. Bagaimana Abu Qatadah boleh hulurkan air itu kepada anak kucing sedangkan air itu nak digunakan untuk berwuduk? Lalu kata Abu Qatadah kepada Kabashah, kamu hairan dengan tindakan aku wahai anak saudaraku, yakni anak saudara se-Islamku. Kamu hairan dengan perbuatan aku? Kata Kabashah, ya, aku hairan. Jawab Abu Qatadah. Abu Qatadah ni sahabi, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kata dia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kucing itu tidak najis. Nabi sebut dengan jelas, innaha laisa binajasin, sesungguhnya kucing itu bukan najis. Kerana itu kucing hukumnya tidak najis. Kucing hukumnya tidak najis. Ia tidak lain, kucing itu tidak lain melainkan dari haiwan yang sentiasa berlegar sekitarmu, kata Nabi SAW. Oleh itu hadis ini membuktikan kepada kita kucing tidak najis, melainkan terbukti pada kucing itu ada najis, baru kita hukum dia najis. Sebagai contoh, di mulut dia ada darah, maka kita kata dia najis kerana najis darah yang ada pada mulut dia. Tapi kalau kita tengok dekat mulut dia tak ada kesan najis, pada bulu dia tak ada kesan najis, tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa dan seumpamanya, maka kita kata dia hukum suci. Ustaz barangkali sebelum dia masuk dalam rumah kita, dia pergi luar, dia tangkap tikus, dia makan tikus, kerana itu merupakan tabiat kucing. Itu bukan urusan kita, kita tak tahu. Pada kucing jelas
tak ada najis, maka kita kata hukum asal dia suci. Apa dia buat sebelum kita nampak, itu urusan dia. Ustaz, kucing ni dia buang air, lepas tu dia jilat tempat buang air apa semua, itu kita tak ambil tahu, tak ada bukti dia bernajis, maka kita kata tidak bernajis. Itu fiqh Islam. Itu fiqh Islam. Kalau tidak, tuan-tuan nak sembahyang dalam masjid ni pun tak boleh juga. Kalau kita dah andai kan, budak-budak yang masuk dalam masjid belum balik, belum mumayyiz pun. Sebahagian anak-anak kita yang masuk dalam masjid bukan mumayyiz pun, ataupun dia mumayyiz tapi dia tak peduli najis tak najis. Budak-budak, sebahagian budak kita, budak 6 tahun, dia ada fikir ada najis ke kena pada pakaian dia tak fikir. Tapi kita tak disuruh untuk periksa, duk pi cium badan budak tu ada najis ataupun tidak. Kita tak disuruh begitu. Kalau kita nampak najis, kita hukum dia najis. Kalau kita tak nampak, tidak terzahir pada dia kesan najis, maka kita kata dia suci. Kemudian satu perkara yang perlu kita ambil perhatian dalam perkara yang berkaitan dengan kenajisan kucing ini, iaitulah ada soalan lain yang berkaitan dengan kucing, iaitulah soalan yang bertanya bagaimana bulu seekor kucing boleh jatuh menjadi najis. Bagaimana pula Ustaz, sebahagian orang mengatakan bulu kucing yang tercabut dari badannya dikira sebagai najis. Untuk jawab soalan ni, tuan-tuan, saya sebut dalam jawapan saya ini, sebahagian ulama, kita tidak nafikan, sebahagian ulama ada yang berpandangan bulu kucing yang melekat pada badan atau pakaian tidak boleh dibawa salat, kerana ia termasuk sesuatu yang tidak boleh dimakan dan dikira najis. Sesuatu yang tidak boleh dimakan dan dikira najis, terutamanya dia tercabut dari haiwan yang hidup, jadi dia dikira najis. Apatah lagi kucing itu dia menjadi najis dengan mati. Kucing itu bila dia mati dia jadi najis walaupun kita sembelih. Kerana kucing bukan dari kumpulan haiwan yang halal daging dia. Jadi bila dia mati, sama ada disembelih ataupun bukan disembelih, badan dia jadi bangkai, jadi najis. Jadi bulu dia yang terlekang, yang tercabut dari badan dia ketika dia hidup, maka dikira sebagai najis. Itu pandangan sebahagian ulama. Namun saya sebut dalam jawapan ini, pandangan yang lebih jelas penghujahan dia, lebih mendatangkan kelapangan kepada umat Islam dan disokong oleh isyarat-isyarat yang ada di dalam hadis, berbeza dengan pandangan yang pertama tadi. Pandangan yang lebih kuat, yang lebih jelas penghujahan dia, yang lebih mendatangkan kemudahan kepada umat Islam, iaitulah pandangan ulama yang mengatakan bulu kucing dan haiwan-haiwan lain yang tidak dimakan dagingnya adalah tidak najis. Inilah pandangan yang dilontarkan oleh majoriti ulama. Inilah pandangan majoriti ulama. Apa pandangan majoriti ulama? Iaitulah bulu kucing atau haiwan-haiwan yang lain tidak tergolong dalam kategori najis. Itu pandangan majoriti, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ibnu Qudamah rahimahullah dari mazhab Hambali menyatakan semua haiwan, hukum kulitnya, bulu, peluh dan air liurnya adalah sama dengan hukum lebihan air minumannya, sama ada suci atau najis. Berdasarkan hadis Kabasyah yang kita baca sebentar tadi, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, demikian juga oleh Al-Imam Tirmizi, An-Nasai, demikian juga Al-Imam Ibnu Majah, menunjukkan lebihan air minuman kucing adalah tidak najis. Kerana Abi Qatadah telah menghulurkan air yang dia nak guna untuk berwuduk kepada kucing. Kalau apa-apa sahaja dari badan kucing yang terpisah dari badan dikira najis, maka sepatutnya air liur kucing yang kena pada air tu dikira najis juga, kerana dia telah terpisah dari tubuh badan kucing. Tetapi hadis Kabasyah binti Malik menunjukkan air liur kucing tidak najis. Oleh kerana itu, majoriti ulama mengatakan bulu kucing tidak najis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa menyatakan bulu rambut haiwan
bulu haiwan hidupnya seperti tumbuh-tumbuhan, kata Ibn Taymiyah. Bukan dari jenis kehidupan haiwan tersebut. Ibn Taymiyah dia nak pertahankan pandangan yang mengatakan bulu kucing itu bulu yang terpisah dari haiwan ketika hidupnya itu tidak najis, dia datang dari sudut yang lain sikit. Tadi kita kiaskan dengan air liur kucing, hadis Qabasyah. Sekarang ni Ibn Taymiyah dia datang dari sudut yang lain. Dia kata apa? Bulu haiwan hidup bulu tersebut seperti tumbuh-tumbuhan, bukan dari jenis kehidupan haiwan tersebut. Ibn Taymiyah nak bezakan di antara bulu dengan daging badan kucing tu. Kerana bulu yang tumbuh di badan kucing, hidup dia tak sama seperti hidupnya daging pada tubuh badan kucing. Bulu tu hidup dia seperti tumbuh-tumbuhan. Bulu itu subur, ia mengambil manfaat, dia mengambil makanan dari badan haiwan, dia memanjang seperti mana tumbuhan, namun bulu tidak memiliki deria rasa. Menunjukkan bulu tak boleh disamakan hukum dia dengan daging. Tidak bergerak, kata Ibn Taymiyah. Tidak bergerak dengan kehendaknya, maksudnya. Tapi kalau daging, kita boleh tangan sebagai contoh, kita boleh gerakkan dia ikut kehendak kita. Tapi bulu ataupun rambut, kita tak boleh kawal dia. Kita tak memiliki kekuatan untuk mengawal rambut. Demikian juga bulu yang ada pada tubuh badan haiwan tak boleh kawal dia. Demikian juga haiwan tidak terputus dengan terpisahnya bulu tersebut. Kita cukur habis bulu kucing, tak mati kucing tu, melainkan dia mati disebabkan lain, mungkin disebabkan sejuk atau seumpamanya. Tapi kalau kita lapah daging haiwan ketika hidup, mati tak haiwan tu? Mati. Justru kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, tiada sudut yang dapat dikatakan ia najis kerana samakan dia dengan daging. Tak ada sudut. Kerana itu kita, walaupun kita tak nafikan, ada sebahagian ulama yang mengatakan bulu itu sama hukumnya dengan daging, akan tetapi pandangan yang berbeza itu lebih jelas penghujahan dia. Apatah lagi perkara itu disokong oleh syarah-syarah hadis. Abu Hurairah, kita kenal Abu Hurairah, dinamakan sebagai Abu Hurairah. Hurairah itu merujuk kepada Hirrah, yakni anak kucing. Iaitulah Abu Hurairah suka letak anak kucing dalam lengan baju dia suka pegang dan seumpamanya, sehingga digelarkan dia sebagai Abu Hurairah, bapa kepada anak kucing. Tak masuk akal Abu Hurairah pegang kucing, tak ada bulu yang melekat pada tubuh badan dia. Dan tak pernah ada bukti Nabi SAW pernah memerintahkan Abu Hurairah yang suka dengan kucing supaya dia memastikan tak ada sehelai bulu kucing pun yang melekat pada pakaian dia. Tak ada bukti perkara itu. Maka menunjukkan bulu kucing tidak najis. Dan itulah pandangan majoriti ulama. Dan pandangan majoriti ulama itu memberi kemudahan kepada kita. Kita ambil pandangan tu. Kita di bawah bimbingan para ulama. Allah Subhanahu wa taala perintah kita dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu semua kepada para ulama jika kamu tidak mengetahui. Maka majoriti ulama mengatakan bulu kucing tidak najis, insya-Allah. Itulah pegangan yang kita pegang, insya-Allah. Yang berikutnya, satu perkara yang perlu diberi perhatian juga, poin yang kedua yang saya sebut dalam jawapan yang pertama tadi, iaitulah kucing dipelihara untuk berkhidmat kepada manusia, untuk manusia ambil manfaat kepada dia dari kucing tersebut. Bukan maksud orang sekarang ni dia bela kucing sampai seolah-olah dia berikan pada kucing tu pada sesuatu yang bukan kucing tu layak terima. Kita bimbang masuk dalam kategori membazir. Sekarang ni sampai ada hotel kucing. Ada kan? Saya pun tak tahulah hotel kucing tu macam mana. Tapi sampai buat rumah untuk kucing, buh tilam untuk kucing. Bimbang perbuatan itu masuk dalam kategori pembaziran
yang diharamkan di dalam syarak. Bimbang. Sebab apa saya kata bimbang? Kerana para ulama dalam memberikan definisi pembaziran tu, para ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama agak keras dalam memberikan definisi kepada pembaziran, sehingga apa-apa sahaja yang kita gunakan harta kita dalam perkara yang tidak berfaedah, membazir. Kalau kita ambil pandangan tu, perbuatan tu membazir, tuan-tuan. Buat satu perkara yang tak ada manfaat dan tak kembali perkara itu, tak ada gunanya. Kucing dia tidur atas kain buruk dengan tidur atas tilam, dia reti beza? Dia tak reti nak beza. Dia bukan ada akal seperti manusia, boleh beza yang mana baik yang mana buruk. Dia tak boleh kenal, dia tak boleh beza. Tiba-tiba kita beri layanan kepada kucing lebih pada kadar yang sepatutnya yang diterima. Bimbang termasuk dalam kategori pembaziran yang diharamkan di dalam syarak, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan orang yang membazir dengan syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara mara syaitan, dan syaitan itu amat kufur kepada Tuhannya. Kerana itu ambil perhatian. Kucing dipelihara untuk berkhidmat kepada manusia. Saya sebut dalam jawapan ini, saya kata perkataan Nabi, hadis Nabi yang menyebut innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, yang bermaksud sesungguhnya kucing itu dari haiwan yang sentiasa berlegar sekitarmu, adalah merujuk kepada peranan kucing kepada manusia, iaitulah seperti ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat imanukum, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin kepada kamu hamba-hamba kamu. Sehinggalah Allah Ta'ala berfirman, laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum, yang bermaksud tiadalah apa-apa kesalahan ke atas kamu dan mereka, yakni para hamba, lain dari 3 waktu tersebut. Kerana mereka, yakni para hamba itu adalah dari kalangan mereka yang sentiasa berlegar sekitarnya, yakni berkhidmat kepadamu. Al-Quran ketika menyebut tentang para hamba yang ada di zaman dahulu, Al-Quran gunakan ungkapan tawafuna alaikum, yang sentiasa berlegar, sentiasa ada sekitar kita. Dalam hadis Nabi sebut kucing itu tawafina alaikum wat tawafat, perkataan yang sama. Jadi isyarat itu menunjukkan peranan kucing adalah untuk mendatangkan manfaat kepada kita, bukan untuk menghabiskan harta kita. Lebih malang kalau ada orang dia sanggup berbelanja untuk kucing, tetapi dia tidak sanggup berkhidmat dan berbakti kepada kedua orang tua dia. Dia biarkan orang tua dia tak dilihat, tak diziarahi, tidak berbakti kepada orang tua, tapi dia layan kucing lebih daripada orang tua dia. Tindakan ni tindakan yang tidak wajar dan tidak boleh diterima oleh akal yang waras. Orang yang buat sebegitu menunjukkan akal dia tak waras. Tak waras pada neraca syarak. Beribu dia boleh habiskan untuk haiwan kesayangan dia, tapi dia tak boleh habiskan untuk orang tua dia. Oh, ni satu perkara yang menyalahi kewarasan. Ada orang dia sanggup berbuat baik dan menghabiskan banyak harta untuk haiwan kesayangan dia, atas alasan haiwan tu tak menyakitkan hati dia. Tapi orang tua dia kata, menyakitkan hati saya Ustaz, hak ni tak kena, hak tu tak kena. Memanglah dah dia orang, dia ada perasaan. Kita belum sampai usia tua, kita tak tahu bagaimana perasaan orang tua. Kita tak boleh faham bagaimana perasaan seorang ayah dan ibu kepada seorang anak. Biasanya kita tengok orang tua ni dia sensitif. Kita jangan buat lebih kurang, kita juga mungkin akan sampai usia tu. Oleh kerana itu agama tuntut daripada setiap anak berbuat baik kepada orang tua dia. Sehingga Al-Quran menggunakan perkataan ihsana.
Ihsan ni tuan-tuan, perkataan yang membawa maksud lebih dari yang sepatutnya. Ihsan, perintah Allah kepada anak-anak supaya berbuat ihsan kepada kedua orang tua dia, membawa maksud berbuat kepada kedua orang tua pada kadar yang lebih dari apa yang mereka sepatut terima. Itu perkataan maksud ihsan. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kamu. Guna perkataan ihsan. Ihsan iaitulah setiap anak dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua lebih pada kadar yang sepatutnya. Kalau kita ziarah orang tua kita, dia dekat dengan kita, kita ziarah, masyarakat kata memang patut pun dia ziarah orang tua dia macam tu, maknanya dia belum berbuat ihsan. Masyarakat kata memang patut pun anak itu buat kepada orang tua dia begitu. Masyarakat kata memang patut pun dia buat kerana orang tua dia pun buat baik kepada dia, memberi pendidikan, memberi pengajaran agama, mengasuh dengan baik. Memang patut dia buat orang tua dia begitu, membalas jasa baik orang tua dia. Masyarakat kata memang patut, maknanya dia belum berbuat ihsan kepada orang tua dia. Kerana Al-Quran kata berbuat ihsan kepada orang tua. Ihsan iaitulah berbuat baik lebih dari kadar sepatutnya. Itu yang perlu disedari oleh setiap orang Islam terhadap tanggungjawab dia kepada kedua orang tua dia. Oleh kerana itu, haiwan seperti kucing dibela untuk mendatangkan manfaat kepada kita, bukan menghabiskan harta kita. Perbuatan menghabiskan harta dalam bentuk yang banyak kepada haiwan peliharaan dibimbangi termasuk dalam kategori pembaziran yang ditegah di dalam agama. Oleh itu dinasihatkan kepada umat Islam agar menjauhi sikap melampau dalam memberi perhatian dan dalam memperuntukkan perbelanjaan kepada kucing. Dibimbangi sikap ini berlaku disebabkan kelemahan akal yang lemah dalam menilai dan menimbang antara perkara yang lebih besar untuk diberi perhatian dengan perkara sampingan yang tidak perlu diberi perhatian. Kucing tak perlu, agama tak pernah suruh kita memikirkan, memperuntukkan sebahagian harta kita untuk memberi nafkah kepada kucing. Bahkan kucing yang mati di tepi jalan tak tahu apa sebab dia, kita tak berdosa. Kita tak dituntut pasal apa hantar bagi nafkah kepada kucing tu. Tak, kita tak ditanya. Kerana dia ada habitat dia. Dia bukan ada halal haram makan. Dia tangkap kucing liar, dia tangkap anak ayam orang, dia tak berdosa kucing tu. Kerana dia tak ada halal haram, dia makan apa sahaja. Itu kucing. Jadi jangan kita layan sangat keinginan yang wujud disebabkan kelemahan akal kita, sehingga kita tak boleh nak beza di antara benda yang utama dengan perkara yang tidak utama. Lebih membimbangkan jika sikap dan tindakan itu hasil dari kerapuhan pengamalan agama. Dari sudut sanggup tidak menghiraukan keperluan manusia lain yang lebih patut dibantu, terdiri dari kalangan Muslim maupun bukan Muslim. Ada manusia, sama ada Muslim maupun bukan Muslim, belanja harian pun tak cukup, berhutang untuk memenuhi keperluan hidup dia. Kita tak peduli kan? Tapi kucing kita ambil perhatian. Ini menunjukkan lemahnya pengamalan agama masyarakat. Oleh kerana itu, pengamalan yang salah ni mesti diperbetulkan, mesti disebut ulang kali, sehingga masyarakat kita sedar bagaimana mereka telah mengabaikan tanggungjawab mereka. Soalan yang berikutnya, Saya OKU dengan food drop with breast dan knee sickness kalau betul lah sebutan saya tak pasti. Dia kata tapi ada kursus di Bukit Bintang yang penting dia orang OKU, naik komuter Bangi dan change over MRT Kajang line ke Bukit Bintang dengan total duration 1 jam 20 minit.
berhimpit-himpit dan tak dapat tempat duduk pun, tak cukup pun 2 marhalah, boleh ke saya jamak dan qasar? Dia OKU, perlu bergerak atas keperluan hidup dia, tukar-tukar MRT apa semua, komuter, dalam tempoh sejam 20 minit, tapi jarak yang ditempuh itu tak sampai 2 marhalah. Bolehkah dia jamak dan qasar salat? Jawapan, anda boleh melakukan jamak kerana masyaqqah di sisi sebahagian ulama. Masyaqqah ni maksudnya apabila kita menghadapi kesempitan dan kepayahan. Tapi syarat kesempitan dan kepayahan itu mestilah ghaira mu'tadah, bukan kebiasaan, di luar dari kebiasaan. Hidup manusia ni memang susah, sukar, sempit, ataupun ada masyaqqah. Seorang yang sibuk bekerja, ada orang buat kerja memang sibuk, setiap hari dia sibuk, masyaqqah. Tapi masyaqqah yang seperti itu tidak membolehkan dia jamak. Dia mesti masyaqqah yang ghaira mu'tadah, yang di luar dari kebiasaan. Kalau dia salat setiap waktu mendatangkan kesukaran pada dia dalam bentuk yang luar biasa, itu maksud masyaqqah. Jadi saya sebut di sini, anda boleh melakukan jamak kerana masyaqqah atau kesempitan dengan berpegang kepada pandangan ulama mazhab Hambali, pandangan Ibnu Sirin, Ashab dari kalangan sahabat Imam Malik, Al-Qaffal dan Asy-Syashi Al-Kabir dari kalangan ulama mazhab Syafi'i. Demikian juga sekumpulan ulama hadis dan Ibnu Al-Munzir. Kita sebut nama ulama ni supaya orang tu dia rasa macam dia tenang untuk mengamalkan pandangan itu. Nama-nama ni nama-nama ulama dalam mazhab, dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun pandangan yang diambil kira dalam mazhab Syafi'i, masyarakat kita kebiasaannya mazhab Syafi'i, walaupun pandangan mazhab Syafi'i itu tak boleh jamak kalau masalah macam saya sebut tu. Tapi kalau kita ambil begitu, macam mana kita nak beri kemudahan kepada orang OKU bergerak satu tempat ke satu tempat, daripada komuter nak tukar ke MRT apa semua, perjalanan 1 sejam 20 minit, macam mana? Jadi kita bimbing dia supaya dia bertaklid kepada ulama Hanafi dan ulama-ulama yang kita sebut sebentar tadi. Pandangan ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang ditanya, mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan jamak salat bukan kerana peperangan? Tak ada peperangan, tidak juga kerana hujan dan sakit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, arada an la yuhrija ummatah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menjadikan umat baginda berada dalam kepayahan. Kata Ibn Bas rahimahullah, bila Ibnu Abbas kata Nabi tidak mahu menjadikan umat baginda berada dalam kepayahan, menunjukkan Nabi jamak itu, kalau Nabi tak jamak mendatangkan kepayahan. Maknanya ada sesuatu masyaqqah yang tidak disebut dalam hadis. Tetapi kita faham dari perkataan Ibn Abbas, walaupun dalam hadis secara zahirnya tak sebut ada masyaqqah, tapi difahami, mesti difahami. Kalau Nabi salat setiap waktu, setiap salat pada waktunya, akan sudah pasti mendatangkan haraj, mendatangkan kesukaran pada baginda. Lalu Nabi nak beri bimbingan kepada umat baginda, kalau ada masalah dan masyaqqah, lakukan salat secara jamak. Tuan-tuan, kalau kita tengok, walaupun kita tak nafikan ulama mazhab Syafi'i tak benarkan jamak kerana masyaqqah, tapi jamak kerana hujan boleh. Ulama mazhab Syafi'i tak benarkan jamak kerana masyaqqah, tapi jamak kerana hujan boleh. Katalah hujan yang membasahkan baju dengan syarat-syarat tertentu. Contoh ulama mazhab Syafi'i, dia katalah hujan tu turun waktu maghrib tadi, lebat. Kita beranggapan hujan ni kalau akan berterusan sampai waktu Isyak. Lalu imam di masjid kata, tuan-tuan, kita tengok hujan ni nampak macam penat ni, nak berhenti ni, rasa macam tak berhenti malam ni, contoh. Lalu imam kata, tuan-tuan sekalian, kita buat jamak maghrib dan Isyak dalam waktu maghrib, jamak taqdim nama dia. Buat solat maghrib 3 rakaat, lepas tu kita iqamat, buat solat Isyak 4 rakaat, disebabkan hujan.
Di sisi ulama mazhab Syafi'i dibolehkan dengan syarat-syaratnya lah. Dia hanya boleh dibuat pada waktu yang pertama dengan syarat hujan itu berterusan sehingga habis solat yang pertama, solat maghrib, bagi salam solat maghrib itu hujan masih kekal berterusan. Adalah beberapa syarat yang disebut oleh para ulama Syafi'i. Dari sudut ulama mazhab Syafi'i membenarkan jamak salat kerana hujan tu, wallahu taala alam. Kita tak nafikan kerana salat jamak secara hujan tu ulama mazhab Syafi'i ambil disebabkan sabit dalam hadis menunjukkan Nabi salat jamak kerana hujan. Tapi dalam masyaqqah tak ada di sisi ulama mazhab Syafi'i, tak ada dalil, tak ada hadis yang sebut secara jelas Nabi melakukan jamak kerana masyaqqah. Lalu ulama mazhab Syafi'i kata kerana ada bila masyaqqah tak boleh jamak. Akan tetapi wallahu taala alam, dari segi kalau kita tengok dari sudut ruh pandangan mazhab yang membenarkan salat jamak ketika hujan, maka mimbabil aula, termasuk dalam perkara yang lebih sepatutnya boleh melakukan jamak apabila ada masyaqqah. Sekalipun kita tak boleh kata ulama Syafi'i membenarkan. Ulama Syafi'i tak benarkan. Tapi ulama lain membenarkan perkara tersebut, dan pandangan ulama lain itu disokong oleh hadis Ibnu Abbas yang kita baca sebentar tadi. Bila kita sebut boleh jamak, yang dibenarkan hanya jamak sahaja. Bismillah. Qasar tak boleh. Qasar tak boleh. Melainkan kalau seseorang itu dia beranggapan jarak ataupun perjalanan yang dia tempuh itu adalah musafir. Itu lain lah. Kerana qasar hanya untuk orang yang bermusafir. Qasar hanya untuk orang yang bermusafir. Sebagai contoh, ni jamak saja tanpa qasar. Pasukan bomba. Pada pukul 1, sekarang Zuhur pukul apa? 1 Zuhur pukul apa sekarang? Kat situ 1.13. 1.13 1.11. Katalah 1.11 ada siren, ada bunyi pada balai bomba, mereka kena segera, ada emergency, kemalangan. Katakan, semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua dari kemalangan. Ada kemalangan di highway sebagai contoh. Bomba terpaksa pergi. Lalu semua bomba bergerak pergi. Baru masuk Zuhur, dia pun pergi buat, ataupun baru tengah azan, mereka kena segera pergi kecemasan, accident, buat kerja nak lepas accident yang dahsyat, buat kerja potong besi lah apa semua nak selamatkan mangsa kemalangan, sampai nak habis Zuhur ni. Kat mana berlaku? Highway, nak pergi Kuala Perlis. Contoh, semoga Allah Ta'ala lindungi kita, berikan keselamatan dari kita dari sebarang bentuk kemalangan. Nak masuk asar dah, mereka tak sembahyang Zuhur lagi, kerja duk tengah buat kerja. Mereka dibenarkan jamak salat, tak perlu buat Zuhur. Beri tumpuan kepada kerja yang dilakukan kerana dia membabitkan keselamatan nyawa orang Islam atau nyawa manusia, hatta yang dalam bahaya tu non-muslim. Nak selamatkan non-muslim, nak selamatkan satu nyawa, takhirkan salat. Tak perlu salat Zuhur di dalam waktu, takhirkan, tunaikan salat Zuhur dalam waktu asar. Ustaz, selesai habis pukul 5 Ustaz. Tak apa, selesai cuci, kalau ada najis pada badan dan pakaian, bersihkan, ambil wuduk, solat Zuhur dalam waktu asar 4 rakaat. Tak boleh 2 rakaat. Kerana pergerakan dari Kangar ke highway Kuala Perlis, tak ada orang kata musafir. Tak ada orang kata musafir. Jadi mesti buat Zuhur 4 rakaat dalam waktu asar. Kemudian iqamat, buat asar 4 rakaat dalam waktu asar. Dia nama jamak takhir. Dia tak boleh qasar. Dia tak boleh buat Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tak boleh. Kerana qasar hanya dibenarkan untuk orang yang bermusafir, sedangkan dia bukan orang yang bermusafir. Dia mengambil keringanan melakukan jamak kerana masyaqqah, tugas menyelamatkan orang dalam bahaya. Wallahu a'lam. Ambil perhatian tu, jangan nanti jamak masyaqqah dia duduk di Kangak. Ada kesukaran di Kangak juga, dia duduk di Kangak. Dia buat jamak qasar pula. Tak boleh. Jamak sahaja yang dibenarkan. Wallahu a'lam. Berikutnya,
Ini barangkali saya dah sebut kepada tuan-tuan, tapi saya rasa tak salah untuk saya ulang lagi sekali. Iaitulah soalan penyoal yang bertanya, Ustaz, berkaitan khusyuk di dalam salat ini, ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan kena khusyuk di mana-mana bahagian dalam salat. Kalau tak ada khusyuk langsung dalam salat seperti dari awal takbir sampai salam, maka salatnya tidak sah. Apakah pendapat ini benar, dan adakah ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i? Ini soalan yang ditanya kepada saya. Saya semak, alhamdulillah, di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji pada jilid yang pertama muka surat 156 pada edisi cetakan hak Arab tu. Cetakan saya ingat Darussalam ataupun Darul Qalam. Cetakan tu pada jilid yang pertama halaman 156 dia sebut ma'anal khusyuk, kata penulis kitab Fiqhul Manhaji 3 orang. Mereka kata ma'anal khusyuk, al-khusyuk yaqadhatul qalbi ila ma yuraddiduhu al-lisanu min al-qira'at wal adhkar wal ad'iyah bi an yatadabbara kulla dhalika wa yatafa'ala ma'a ma'ani wa yash'iru annahu yunaji rabbah. والصحيح أن الخشوع بهذا المعنى في جزء من أجزاء الصلاة أمر لا بد منه، بحيث إذا كانت الغفلة مطبقة على صلاته كلها من أولها إلى آخرها كانت صلاة باطلة. Kumpulan penulis kitab Al-Fiqhul Manhaji disebut. Tengok apa terjemahan dia. Dia kata makna khusyuk, dia bincangkan tentang makna khusyuk di dalam salat. Iaitulah, ni terjemahan saya, lebih kurang maksud dia, kesedaran hati kepada apa yang dituturkan. Dia sedar, dia perhatikan apa yang dia tuturkan di dalam oleh lidah. Kesedaran hati apa yang dituturkan, apa yang dituturkan oleh lidah, terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir dan doa-doa. Mentadabburi kesemuanya, tadabbur, perhatikan apa yang dia baca, apa yang dia zikirkan, apa yang dia doakan, dan berinteraksi dengan maknanya, memberi kesan kepada jiwa. Dia takbir Allahu Akbar, dia merasai dia sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Agung. Ketika dia rukuk, dia baca subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhan yang Maha Agung. Dia berinteraksi dengan makna subhanallah, Maha suci Allah, Allah yang tidak ada sebarang kekurangan dan keaiban pada sifat Allah, pada zatnya, pada perbuatan Allah. Tidak ada sebarang keaiban, tidak ada sebarang kekurangan. Apa yang Allah Ta'ala buat, lakukan kepada kita, itulah yang terbaik, itulah yang paling adil. Hati dia berinteraksi dengan apa yang dia sebut di dalam salat dia. Itu makna khusyuk. Dan dia merasai dia sedang bermunajat kepada Tuhan dia. Dia sedar dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ketika salat. Dan dia sedar Allah itu Tuhan yang Maha Agung. Kebaikan dan keburukan diri dia ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala kata kun kebaikan untuk dia, jadi kebaikan untuk dia, dia dapat kebaikan. Kalau Allah Taala kata kun keburukan untuk dia, tak ada siapa boleh menghalang keburukan itu dari kena pada dia. Dia rasa dia sedang bermunajat kepada Tuhan yang Maha Hebat. Kata mereka, kata kumpulan 3 orang yang menulis kitab Al-Fiqhul Manhaji, Dr. Mustafa Buqa, Ali Syarbaji, Dr. Mustafa Khin, mereka sebut, dan yang sahih, pandangan yang sahih, bahawa khusyuk dengan makna ini pada satu bahagian di dalam salat, pada mana-mana bahagian salat, adalah perkara wajib, di mana jika lalai dari keseluruhan salat dari awal sehingga akhirnya, dia tak ada langsung rasa benda ni, tak sedar langsung dia sedang bermunajat kepada Tuhan. Tuhan yang dia nak hadap ni adalah Maha Agung, tak ada rasa. Tuhan pun dia tak pernah ingat. Lafaz lidah dia Allahu Akbar, dia tak ingat Allahu Akbar tu, dia ingat benda lain. Kata penulis kitab Al-Fiqhul Manhaji, dia kata dari awal takbir sampai salam tak ada mana-mana bahagian salat dia khusyuk. Dalam arti kata yang mereka terangkan, maka salat tersebut adalah salat yang batal, tidak sah. Oleh kerana itu, ambil perhatian salat yang kita tunaikan.
Tuan-tuan, kita jangan ingat kita salat tu, ada orang dia salat dia kata tu pun nasib baik aku nak salat. Hang ingat hang siapa? Dia kita tanya soalan ni begitulah. Kalau kita rasa tu pun ustaz nasib baik saya nak salat. Ni, kamu yang cakap begitu tu, kamu tu siapa? Kamu rasa Allah Ta'ala memerlukan salat kamu? Dah, Allah Ta'ala tak memerlukan sedikit pun salat kita. Tak perlu langsung Allah Ta'ala tak perlukan salat kita. Innallaha tayyib. Allah Ta'ala itu Tuhan yang mulia. La yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala tidak akan terima melainkan benda-benda yang mulia sahaja. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak terima salat, fikiran kita melayang tempat lain, langsung tak ingat dia. Kalau kita rasa Allah Ta'ala kena terima salat yang kita tunaikan tak ada khusyuk langsung, tak ada kualiti, kita seperti menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita telah mentahmah Allah dengan tahmahan yang tidak mulia pada Allah. Maha suci Allah dari bersifat, dari memerlukan ibadat kita. Allah Ta'ala sama sekali tak memerlukan kita. Oleh kerana itu yang penting sekali tuan-tuan, pastikan salat kita semakin setiap hari semakin bertambah kualitinya. Maka orang dalam kuliah kena pastikan tahu makna Al-Fatihah, tahu makna doa iftitah yang kita baca. Tuan-tuan bacalah doa apa pun. Kalau tuan-tuan tanya saya, tuan-tuan baca doa iftitah, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian sambung pula, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu juga doa iftitah. Baca, yang paling penting sekali ialah memahami makna apa yang dibaca. Jangan pergi baca doa Al-Fatihah pergi ubah-ubah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun tuan-tuan baca Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Ar-Rahman. Itu tak sah. Berdosa. Kalau buat dengan sengaja haram, boleh pergi kepada murtad kalau sengaja buat. Al-Fatihah kena jaga elok. Tapi doa iftitah, yusni, Nabi sebut kepada orang yang menunaikan salat dengan cara yang salah, selepas kamu bertakbir, kamu tahmadullah wa tusni alaih, kamu muji dan kamu muja Allah, menunjukkan ada keluasan. Selagi dia ada lafaz doa iftitah, maka benda itu diterima dalam salat, memuji dan memuja Allah, doa iftitah. Dan bahkan doa iftitah tu kalau tak baca pun sah salat juga. Maka ada keluasan di situ. Yang penting pastikan salat, bacaan yang kita baca di dalam salat kita, usaha untuk memahami supaya kita menambahkan kualiti salat kita. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti seketika untuk azan.
Soalan berikutnya, benarkah roh akan kembali melihat keluarganya yang masih hidup? Ada yang mengatakan roh dapat merasai kesusahan dan kesenangan yang dialami oleh keluarganya. Roh juga bersedih jika ahli keluarganya tidak tidak mengingatinya. Benarkah dakwaan ini Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Untuk jawab soalan ini saya terjemahkan fatwa daripada Syekh Abdul Rahman Nasir Al-Barak hafizahullah, yang mana beliau berkata, maksudnya apabila seseorang manusia meninggal dunia, ini kata Syekh Abdul Rahman Nasir Al-Barak, apabila seseorang manusia meninggal dunia, dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini dan berpindah kepada kehidupan di alam lain, iaitulah alam barzakh. Rohnya, kata Syekh Abdul Rahman, rohnya tidak akan kembali lagi kepada keluarganya. Dia juga tidak tahu suatu pun tentang ahli keluarganya lagi. Dia tak tahu apa-apa. Adapun perkara yang didakwa bahawa roh akan kembali selepas 40 hari kematiannya, tadi perkataan yang saya sebut tadi, roh tak tahu lagi, itu kaedah asal lah, kaedah asal. Tapi kalau kita baca tentang urusan ni dari perkataan para ulama tu macam-macam lah ada di kalangan ulama yang mereka berpandangan tidak mustahil roh ini dia akan di alam roh sana dia akan bertemu dengan roh-roh yang lain. Wallahu a'lam. Tak mustahil perkara itu berlaku. Jadi kalau perkara itu berlaku, kita tak tahu pasal kita tak pernah pergi lagi alam barzakh. Tapi tak mustahil perkara itu boleh berlaku. Kalau perkara itu boleh berlaku, maka tak mustahil dia akan tanya kepada orang yang mati kemudian bagaimana keadaan keluarga dia. Mungkin boleh berlaku, wallahu a'lam. Bukanlah mesti tak berlaku perkara tu, tak boleh tak. Kalau Allah Taala kehendaki, Allah Taala boleh buat apa saja. Tapi maklumat yang kita ada, roh dia tak tahu lagi urusan keluarga dia di dunia. Sebagai contoh, saya mungkin boleh contoh pada tuan-tuan, dakwaan yang mengatakan manusia ni ketika dia nazak, syaitan akan datang menyerupai mak dia, menyerupai ayah dia untuk hasut dia murtad daripada agama Islam. Dari sudut hadisnya tak ada lah. Dari sudut hadisnya tak ada. Tapi apakah perkara itu mustahil berlaku? Jawapannya tak mustahil. Kerana syaitan akan guna kesempatan yang terakhir
untuk sesatkan anak Adam. Kerana syaitan ini hasad kepada anak Adam. Kerana itu kita akan tengok Nabi SAW ajak kepada kita doa minta lindung daripada fitnah ketika nazak. Kerana fitnah, bila ada fitnah, ada tipu daya syaitan, maka sudah tentu syaitan akan buat apa saja tipu daya kepada manusia selagi dia berkesempatan. Lalu kata Syekh Abdul Rahman, adapun perkara yang didakwa bahawa roh akan kembali selepas 40 hari kematiannya. Ni benar-benar mengarutlah. 40 hari selepas kematiannya, dakwaan ini kata beliau termasuk dari perkara khurafat yang tiada asal usulnya. Mayat tidak akan tahu lagi apa-apa keadaan ahli keluarganya kerana dia telah berada di alam lain, sama ada menerima nikmat atau azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Abdul Rahman kata apa? Namun tidak mustahil Allah memperlihatkan kepada sebahagian mayat akan keadaan ahli keluarga mereka. Namun tiada penetapan, tak semestinya berlaku perkara itu pada setiap orang. Tapi apakah mustahil? Tak mustahil. Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala boleh kenakan azab kepada mana-mana penghuni kubur yang berada di alam barzakh dari kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dalam berbagai bentuk azab. Dan Allah Ta'ala memberi nikmat kepada orang beriman di dalam kubur mereka dalam berbagai bentuk nikmat. Terdapat asar, kata Syekh Abdul Rahman Al-Barak, namun tidak boleh dijadikan sandaran yang mengatakan bahawa orang meninggal dunia dapat mengetahui keadaan ahli keluarga mereka. Manakala mimpi pula ada asar, tapi asar itu hanya sekadar pandangan yang tidak dibina di atas bukti yang kukuh. Sebab tu dia kata tidak mustahil. Sebab tu dia kata begitu, kerana ada asar yang boleh dijadikan sokongan. Manakala mimpi pula, kata dia, antaranya ada yang benar dan ada pula yang termasuk dalam perbuatan syaitan mempermainkan manusia. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya dia cerita tentang mimpi. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Tuan-tuan ada soalan nak tanya? Ada apa kemusykilan? Ngomong apa ada? Ya, ya. Okey. Tapi sebelum balik rumah tu berhenti di masjid sebab nak dapat jamak qasar. Boleh tak? Baik, pertama sekali kita mukim. Kita sekarang begini, kita ni setiap orang ni dia ada 3 situasi. Satu mukim, mastautin, musafir. Nampak? Mukim mastautin. Mastautin ni bila kita duduk, mastautin tu adalah tempat yang kita duduk di situ, kita niat nak duduk situ sampai mati. Begitulah mastautin. Jadi tempat tu mastautin bagi kita. Mukim, orang yang berniat nak duduk satu tempat kerana ada urusan, barangkali kerana bekerja, barangkali kena bertugas di sini ustaz. Sampai berapa tahun? Nampak sampai pencen lah, tapi pencen nanti saya nak balik kampung balik. Maka dia di sini mukim, dia tidak mastautin. Berapa lama dah duduk sini ni? 20 tahun dah ustaz. Berapa lama lagi nak pencen? Dalam 10 tahun lagi. Mana 30 tahun duduk di Kangak, tapi dia tak ada niat nak duduk kekal di sini. Dia ketika berada di Kangak, status dia mukim. Orang mastautin, orang mukim tak boleh ambil qasar, tak boleh qasar. Yang boleh qasar hanya musafir. Jadi siapa-siapa yang berada pada status musafir, dia boleh lah. Jadi orang mastautin, orang mukim, dia keluar dalam definisi musafir lah. Okey, sekarang ni katalah dia berstatus musafir. Seorang yang sama ada dia bermukim di Kangak ataupun dia bermastautin di Kangak, dia pergi Kuala Lumpur, naik bas ataupun naik kereta. Balik tu pertama tuan-tuan kena tahu, pensyariatan jamak qasar, macam mana kita nak sebut, kena bahasa tu nak kena betul. Sesiapa yang bermusafir, dia diberi keringanan untuk melakukan jamak dan qasar. Tetapi siapa yang bermusafir untuk jamak dan qasar tak boleh. Boleh beza? Orang yang bermusafir dia pergi Kuala Lumpur, dia bermusafir lalu dia ambil keringanan yang agama beri, jamak qasar, dibenarkan. Tapi tak duduk di rumah, segan nak semayang hari ni. Kita musafir, contoh mudah puasa. Contoh mudah puasa. Mari esok satu Ramadan ni, dia kata. Dia pula tak ada buat apa, dah duit banyak. Dia kata kat isteri kita, jom kita pusing satu dunia, dia kata.
Sebulan tu pusing dia. Dia hari pertama Ramadan dia pergi Singapura, duduk 5 hari. Selama dia pergi di Singapura tu dia tak puasa kerana dia bermusafir. Lepas tu dia pergi pula ke Indonesia 5 hari. Pergi pula dia duduk Semenanjung, dia pergi pula Sabah 5 hari, Sarawak 5 hari, dah berapa hari? Dah 20 hari. Dia pergi pula mana? Thailand 10 hari, 30 hari. Sebab apa? Sebab tak nak puasa dalam bulan Ramadan. Apa tindakan, apa hukum perbuatan dia? Berdosa ke? Harus. Haram. Berdosa kerana dia buat helah untuk tidak berpuasa. Berdosa. Jadi kena beza tu. Oleh kerana itu, ambil perhatian. Kalau kita letih, kita memerlukan keringanan yang syarak beri, jamak dan qasar. Boleh tak kita duduk di Kangak? Tak sampai lagi di Kangak, kita baru sampai di Arau, naik kereta dengan isteri kita singgah di Arau ni waktu maghrib, kita sembahyang maghrib dan isyak, balik nanti kita boleh rehat lah. Mudah-mudahan tak ada masalah. Boleh tak ada masalah kerana dia belum masuk dalam qaryah dia. Dia boleh jamak di Masjid Arau selagi dia belum sampai di kampung halaman dia Kangak. Boleh tak ada masalah. Sama seperti mana kalau dia waktu dia nak keluar ke Kuala Lumpur tu, dia naik kereta, dia pergi melalui Arau, dia di Kangak, dia sampai di Arau tu, boleh tak dia mula jamak qasar? Boleh, kerana dia telah keluar dari kampung halaman dia, tempat tinggal dia, iaitulah Kangak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.